continue with a Boolean theorems. Okay, and so let's look at the introduction of a Boolean theorem ataupun Boolean algebra. Right, so the Boolean algebra is the mathematics of digital system, which is you need to Boolean algebra is an equation for the digital circuits or digital system. So it is important in digital circuit analysis, in which from this Boolean algebra we can know what is the circuit, okay, what is the logic gate, okay, need to be used in that circuits, okay. For certain circuit analysis, okay, by using the Boolean algebra, you can have you can come out with the truth table, kamu boleh come out with a logic circuit and etc. So that's why we need to know this Boolean algebra. Okay, there are three terms that are used in Boolean algebra. Okay, ada tiga terms digunakan dalam Boolean algebra. First, we call it as a variables. Okay, so what is this variable? Okay, so variable is a symbol or a letter used to represent logical quantity. Okay, so tak kisahlah sama ada dia input atau output. Okay, we call it as a variable. Contoh, f, x, y, z, a, b, c, and etc. So any inputs and output, it belong to a variable. So any variable can have either bit 0 or bit 1 value. Okay, next we have the complements. Okay, so complement is an inverse of variable. Okay, so complement ni adalah inverse variable lah, dia punya complemented of the variable. So for example, if you have a variable A, okay, so the complement of A is A bar ataupun A prime. Okay, most of the time kita akan guna yang ni lah, A bar. Okay, why? Literal is a variable or complement of variables. Okay, so to be exact, okay, so this is contohlah saya ada persamaan. Okay, Z sama dengan X, Y plus X, Y bar. Contoh ya. Alright. So, okay, dia punya variable yang ni. So, this is variable Z, Y, and X. Okay, so this is a variable. And meanwhile, complements, this is a complement. X bar, Y bar. So, this is a complement. And literal is, so all of this here is actually a literal. Z, X, Y, X bar, Y, X, Y bar. This is all the literals. Okay, so that is a definition, or that is a term used in a Boolean algebra. Okay, so next we are going to look at the Boolean algebra addition. So in a Boolean algebra, a sum term is actually a sum of literal. Okay, sum term ni ialah hasil tambah. Okay, which is hasil tambah a few literals. Tak kisahlah sama ada dia dalam bentuk complement ataupun dalam bentuk variable. So in a logic circuit, a sum term is produced by OR operation. Okay, so kalau kita tengok logic circuit tadi, logic gates, okay, hasil dia punya simbol tambah tadi ada pada logic OR. Okay, so any OR operation will produce a sum term and no AND operation is involved. Okay, so sum term hanya untuk OR operation. Okay, kalau dia ada AND operation dalam persamaan tu, kita tak panggil dia sebagai sum term. Okay, sum term hanya ada tambah je, OR operation saja. Contoh, A plus B, A plus B bar, A plus B plus C bar. So this is the sum term. Okay, contoh, kalau kamu ada macam ni, A plus B bar C, so this is not sum term. Kenapa bukan sum term? Sebab kamu tengok kat sini, yang ini ada AND operation. So bukan sum term.
Okay, so a sum term equal to 1 when one or more of the literals are 1, and a sum term equal to 0 if each of the literal is 0. So sum term ni lebih sama dengan logical OR. Okay, that is for the sum term. And next, we are going to look at the Boolean multiplication. Okay, for the Boolean multiplication, a product term means that is the product of literal. Okay, so hasil darab ni adalah pendarapan daripada kesemua literal. Okay, so in a logic circuit, a product term is produced by AND operation. Okay, so dia product term ni dihasilkan oleh AND operation without OR operation involved. Okay, contoh A, B, so this is a product term, A, B bar, another product term, A, B, C bar, this is another product term. Kalau kamu ada macam ni, A, B, C bar, tiba-tiba ada pula tambah kat sini. So this is not a product term. Okay, so product term hanya ada involve of AND operation sahaja. Okay, so a product term equal to 1. Okay, the output of the product term sama dengan 1 if each of the literals are 1. Okay, if all the literals kat sini produce 1, okay, and it will, inilah dia akan dapat 1. And a product term equal to 0 when one or more of the literal is 0. Okay, contoh macam ni, kamu ada A, B bar. Okay, untuk dia sama dengan 1, kamu kena masukkan A1, B0. Okay, sebabnya 1, kosong bar, dia akan jadi 1.1. Okay, 1.1 produce 1. Okay, so kalau kamu letak B ni sama dengan 1, so B complement, B bar, dia akan jadi kosong. Kosong and with 1, kamu akan dapat kosong. Okay, that is dia lebih kurang sama, dia adalah sama dengan AND operation or AND logic operation. Okay, so that is the terms yang kita akan selalu gunalah. Sum term, product term. Okay, that is the most term yang akan kamu guna in the next few slides. Okay, now we are going to look at the law and rules of Boolean algebra. Okay, there are 12 basic rules and a few laws that you need to know. You need to remember. Okay, so the first one here. Okay, so there are 3 categories of basic law of Boolean algebra. Okay, the first one we call it as a commutative law. Okay, so this commutative law is for addition and multiplication. And then we have an associative law. So this also for the addition and multiplication. And distributive law, same as in ordinary algebra. Okay, later we will see macam mana bentuk commutative law, macam mana bentuk associative law, and how the look of the distributive law. Okay, so let's look at the commutative law. Okay, so first, the commutative law for addition. Okay, the order variable that are all make no difference. Okay, contoh, A plus B sama juga dengan B plus A. Okay, so dia untuk yang dua literals lah ataupun dua variable. Kalau kamu ada A plus B plus C, contoh ada 3 inputs. Okay, this is similar lah. Sama dengan A tambah C tambah B. Okay, tak kisah pun kedudukan dia macam mana pun. As long as dia ada 3 variable yang sama, so it will produce the same result. Okay, contoh kalau kamu buat macam ni, B plus C plus A pun benda yang sama. Okay, so this is what we call as a cumulative law. The order variables that are all make no difference. Okay, dalam bentuk logic gates, kalau kamu tengok, first input is A, second input is B, sama juga dengan first input is B, second input is A. Benda yang sama. Okay, A tambah B sama dengan B tambah A. No difference. Okay, and then for the cumulative law for multiplication, okay, the order variable that are ANDed, okay, bila kamu
dia punya kedudukan variables tu bila kamu buat logical AND makes no difference. Contoh A dot B sama juga dengan B dot A. Okay, this for the dua variables lah. Kalau kamu ada 3 variables A, B, C sama dengan C, B, A sama dengan C, A, B sama juga dengan B, C, A and etc. Okay, as long as ketiga-tiganya ada 3 variables, so dia adalah sama. So that is what we call it as a cumulative law. Okay, so this is the first law that you need to know. Okay, next, associative law. Okay, so the associative law for addition, okay, when ORing more than 2 variables, results are same regardless of the group of the variables. Okay, contohlah kamu ada A tambah B tambah C. Okay, kamu nak buat yang ni dahulu. Okay, kamu lukislah dia punya circuit. Okay, so mula-mula kamu buat A OR dengan B dulu. And then after that, OR dengan C. So this is your F lah, output. Okay, dia adalah sama kalau kamu buat A tambah dengan B plus C. Okay, so A. Okay, so this is A, this is B and C. Okay, kamu OR-kan yang ni dulu. And then baru OR dengan this one. Benda yang sama. Okay, ataupun kamu nak buat macam ni pun benda yang sama. Okay, A plus C plus B. Okay, sama juga. Okay, sebab yang ni dah combination of associative law dengan cumulative law tadi. Okay, dia punya kedudukan dia masih, okay, so masih lagi sama. Output F adalah sama. Okay, so this is a associative law. Okay, and for the associative law for multiplication, okay, when ending more than 2 variable, result are same regardless the group of variable. Okay, contohlah kamu ada 3 A, B, C. Okay, kamu nak buat B, C dulu pun boleh. So B, C and then after that you end with A. Sama juga if you end dahulu A, B and then next baru kamu end with C. Doesn't matter. Okay, the result, all the result will produce the same result. Okay, so this is for the associative law. And then distributive law, okay, which is expanding an expression by multiplying term by term. Contoh, okay, so this is the standard distributive law yang kita selalu akan jumpa. A, B, okay, dot B plus C. Okay, kamu tengok ni. Okay, kamu ada, mula-mula kita buat dulu logical OR. B plus C, so dapat B plus C AND-kan dengan A. So this is the circuits. Okay, sama juga kalau kamu distribute means that kamu expandkan expression ni, di mana ini macam kita belajar factorial masa sekolah dululah. Okay, which is sama juga. Okay, kamu kembangkan dia. So this is become AB tambah AC. Okay, so dia punya lukisan dia, logic circuit, mula-mula kita ada AB. And then kita ada, okay, AC. Okay, then after that, kita OR-kan dia. Okay, so this is, yang ni circuit yang ni sama dengan circuit yang ini. Okay, sebab yang ni kita dah expandkan dia. Okay, kita guna 3 gates. But yang ni kita guna hanya 2 gates. Okay, in terms of performance, yang ni lagi bagus lah. Sebab dia pakai 2 gate saja. Yang ni tak bagus sebab pakai 3 gate. Yang ni delay lagi kurang. Yang ni delay lagi banyak. Size dia, yang ni lagi kecil. Smaller size. This is a bigger size and cost pun yang ni lagi tinggi compare to dengan
Okay, so this is what we call it as a distributive law. Okay, so this distributive law kamu akan banyak guna masa kamu nak buat circuit simplification. Okay, nak simplifikan logical circuit nanti kita akan banyak guna distributive law. Okay, that is the 3 basic law that you need to know. Okay, next we are going to look at these basic rules. Okay, there are a total of 12 basic rules yang kamu kena tahu. Okay, the first basic, okay, so this is a list of 12 basic rules that are useful in manipulating and simplifying Boolean expression. Okay, so every time you're going to do to simplify a circuit, to manipulate the circuits, okay, you need to use these best rules here. Okay, so that you can get a simplified logical circuit. Okay, let's look at the first first rules. Okay, kita tengok dulu first rules. Okay, yang ni first rule saya tulis sini. Okay, first rules. Okay, it says that A tambah kosong sama dengan A. Okay, betul tak A tambah kosong sama dengan A? How to prove it? Okay, to prove it, kita kena guna logik apa ni kat sini? Gate apa kat sini? OR gate. Yeah. Okay, so kamu ada OR gate. Okay, so satu sambung kat A, satu lagi kamu pergi ke ground ataupun kamu sambung dengan kosong. Okay, and this is the output. Okay, so kita tengok truth table. Okay, kamu ada A, this is a kosong, this is F. Okay, yang ni always kosong lah. Yang kosong ni akan selalu kosong. Yang A ni aja akan berubah daripada kosong dengan satu. Okay, bila A kosong, kosong dengan kosong, apa output yang kamu dapat? Kosong. Kosong. Okay, bila A satu, what is your output? Output. Satu. Sebab satu OR with kosong, kamu akan dapat satu. And you can see here, from here, kalau kamu tengok, F ni, output F akan selalu follow A. Bila A kosong, dia kosong. Bila A satu, dia satu. So that's why A plus kosong always sama dengan A. Okay, so this is the rules nombor 1. Okay, rules nombor 2. Saya suka untuk kita proofkan rules ni. Okay, so that kita lagi faham. Instead of kita hafal rules ni, no point lah. Okay, so better kita proofkan rules ni. Okay, so rules nombor 2. A tambah 1 sama dengan 1. Okay, macam mana nak proof? Okay, sama jugalah. Okay, you have a OR gate. Okay, yang ni A, yang ni sambung kepada VCC. Okay, VCC always produce logic 1 lah. Okay, so this is always 1. Okay, and this is F. Okay, buat truth table. A, 1, F. Okay, 1 ni always 1 lah. Yang ni akan kosong. Ataupun 1. Okay, kamu buat. Bila A kosong, kosong OR dengan 1. 1. 1. A kamu tukarkan jadi 1. 1 OR-kan dengan 1. Akan jadi 1. You see here, F always 1. So that's why A plus 1 output regardless of A, tak kisah pun A ni kosong ke 1, the output here will always 1. Okay, nombor 3. Okay, it says that A dot kosong sama dengan kosong. Betul ke tak? Okay, kita lukislah. Okay, pakai AND gate. So this is A, this is ground. Okay, and then proof lah guna truth table. A kosong, 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 1. This is F. Okay, AND gate. What does AND gate say? Dia kata bila once of the input 0, the output always 0. Regardless of this input here. So yang ni akan jadi kosong. Yang ni pun 1 AND with kosong, kamu akan dapat kosong. So that's why you see here F always kosong kat situ. So that's why A dot with 0, you will get 0.
Okay, nombor 4. A.1 sama dengan 1. Sorry. okay. So lukis lagi sekali. So A, this is a VCC. Okay. Derive through table. Okay, yang ni always 1. This is F. 01. Okay. Kosong. And with 1 you will get Kosong. kosong. And then when your A is 1, 1 and with 1 you will get 1. 1. So you see here F. Okay, output F akan follow A. So that's why A.1 akan sama dengan A. Okay, and then nombor 5. Okay, so A plus A sama dengan A. Macam mana kita nak prove kan? A plus A sama dengan A. Okay, buatlah. All gates. Okay, nampak ni, kamu hanya ada satu je input sini, A. So, jadikanlah, combinekan dia sebagai dia jadi satu je input dekat situ. Okay, so this is your A, this is your F. Okay, let's A kosong. Kau masukkan sini kosong, so automatic atas kosong, bawah pun kosong. Kosong, all with kosong, you will get Kosong. kosong. Okay, and then you put A sama dengan 1. So this is 1, this is 1. 1, all with 1, you will get 1. 1. So nampak F follow A. Betul lah. Rule nombor 5 pun betul. Okay, rules nombor 6. Okay, it says that A plus A bar sama dengan 1. Okay, macam mana pula ni? A plus A bar sama dengan 1. Okay, lukis circuit. Okay, kamu ada all gates. Okay, lepas tu ada bubble depan. Okay, so ini input A. Ni A. Satu lagi A bar masuk kepada NOT gate kat sini. Okay, so ni A. Ni A bar. Okay, this is output. So kita lukis. Okay, so 0, 1. Okay, contoh. A sekarang ni kita masukkan 0. So 0 kat sini pun 0. Okay, kalau sini 0, sini 0. Input pertama 0, input kedua dia akan jadi 1. Kenapa? Sebab ada NOT gate ni tadi. Betul tak? 0 lalu NOT gate sama dengan 1. So 0 OR with 1 kamu akan dapat 1. 1. Okay, so sini 1. Okay, next. Kita letak 1 pula A ni. So kat atas ni akan jadi 1. 1. Yang bawah akan jadi 0. Okay, 1 OR with 1 kamu akan dapat 1. 1. Okay, see, F sentiasa 1. So that's why regardless of your A, whatever input from your A plus A bar, the jawapan always 1. Okay, next kita pergi dekat rules nombor 7. Okay, sorry ya, saya terpaksa kecilkan sikit. Okay, rules nombor 7. Okay, dia bagi tahu kat situ A dot A sama dengan A. Okay, betul tak? A dot A sama dengan A. Okay, so kita proof lah, lukis. Okay, so kamu ada satu je input sini. So combine lah. So this is and buat truth table A dengan F. Okay, so this is F lah. Okay, A ada dua combination sama ada kosong ataupun 1. So when you put 0 kat sini, 0, 0, 0 and with 0, kamu akan dapat 0. Okay, bila kamu masuk A sama dengan 1, so kat atas ni akan jadi 1. Bawah ni pun input dia 1. 1 and with 1, kamu akan dapat 1. So A, F follow A. Bila A kosong, dia kosong. Bila A 1, dia 1. That's why output dia kat sini sama dengan A. Okay, lepas tu nombor 8. Okay, A dot A bar sama dengan kosong. Okay, A dot A bar always 0. Okay, so kamu lukis juga lah. Okay. Okay, so this is A and then masuk pada NOT gate and this is your F.
Okay, so buat truth table A kosong, F kosong 1. Okay, bila A kosong, so kat sini akan jadi kosong. What about yang sini? A bar. A bar 1. akan jadi 1. 1. Kosong and with 1, Kosong. kosong. Okay, so tukar pula A sama dengan 1. So atas ni akan jadi 1. 1 lalu not gate jadi kosong. 1 and with kosong kamu akan dapat Kosong. kosong. So that's why F always kosong. So that's why dia punya output sentiasa kosong. Okay, then itu nombor 8 ya. Okay, nombor 9. Okay, nombor 9 ni tadi kita dah buat dah tadi nombor 9. Okay, so A bar sama dengan A. Okay, betul ke tak? Jom kita buat. So, kamu ada not gates. Okay, first bar ni not gate, and then you have another bar. Another not gates. Okay, so this is your A. So, kita derive truth table AF. So, this is your F ya. 01. So, bila masuk kosong sini, lalu not bar pertama. 1. Lalu pula not bar yang kedua. Not bar pula, not gate yang kedua. So, kamu akan invert. So, dia akan jadi kosong. Okay, now you put A sama dengan 1. Masuk the first not gate. So, dia akan complemented. Okay, jadi kosong. Dia akan invert jadi kosong. Masuk lagi satu not gate. So, dia akan jadi 1. So, that's why you see here A bar sama dengan A. Sebab F always follow A value. Okay, so this is the nombor sampai nombor 9. Okay, now we are going to look at nombor 10, 11 dan 12. Okay, so 10, 11 dan 12 kamu kena buat derive dengan menggunakan some of the basic rule from 1 hingga 9. Okay, so let's look at the rules nombor 10. Okay. Zoom sikit. Okay, rules nombor 10. Okay, nombor 10. Okay, dia bagi tahu kat situ A plus AB sama dengan A. Okay, macam mana kita nak buktikan ni? A plus AB sama dengan A. So, apa kita nak buat? Macam mana nak buktikan dia? Okay, yang ni, kamu tengok ini. Yang ni ada A, yang ni ada A. Apa kamu boleh buat? Kamu boleh factorkan dia. Nak pakai apa? Pakai distributive law. Okay, bawa keluar A 1 tambah dengan B. Okay, kalau kamu kembangkan balik, kamu akan dapat persamaan ni semula. Okay, so here, kat sini, kita nampak ni 1 tambah B. 1 tambah B ni apa? Kita boleh pakai rules nombor berapa tadi? Rules nombor 2. Di mana A plus 1, okay, whatever variable plus we want will always get 1. So, yang ni akan sentiasa 1. So, that's why A plus AB sama dengan A. Kita dah buktikan dia. Okay, yang ni boleh lah ni. A dot 1, okay, kalau A dot 1 ni kita pakai yang ni. Rules nombor 4. A dot 1 sama dengan A. Okay, so we will get A. Okay, rules nombor 11. Okay, kita tengok pula rules nombor 11. Okay, it says that A tambah A bar B sama dengan A plus B. Okay, macam mana nak buat yang ini? Okay, so sekarang ni kat sini. Okay, yang ni kena be kreatif lah. Kita tak boleh nak factorkan sebabnya yang ni A, yang ni A bar. Okay, so what we going to do? Yang ni. A ni. Boleh tak kita jadikan dia macam ni? Pakai rules nombor 10. Boleh. Okay, so kamu kembangkan dia. A tambah AB tambah A bar B. Okay, yang ni kita gantikan dengan yang ni tadi. A ni gantikan A plus AB. Sebab kita tahu, at the end, kamu akan dapat balik semula A.
Okay, now kita nak buat apa? Okay, by looking at this, kita boleh factorkan yang ni. Betul tak? B ni. Kamu boleh factorkan B tu. So, kamu akan dapat A tambah factorkan B by using the distributive law. Okay. A tambah A bar. Okay, so A tambah A bar. Tadi kita dah tengok. A tambah A bar. Rules nombor berapa? Rules nombor 6. Okay, it says that A tambah A bar always 1. Okay, so yang ni kamu boleh cancelkan dia sama dengan 1. Okay, B end with 1, kamu akan dapat B lah. So, at the end, kamu akan dapat A tambah B. Proven. Okay, benda yang sama. Kamu dapat balik A tambah A bar B sama dengan A plus B. Kamu dah provekan dia. Okay, and last but not least, okay, the last rules. Okay, yang ni. A tambah B. Okay, so this is rules nombor 12 ya. A tambah C. Okay, sama dengan A tambah BC. Okay, so saya solvekan yang belah kiri ni. Okay, so yang ni kita nak buat apa? Okay, kita kembangkanlah dia. Macam biasa, kita belajar dulu masa sekolah. Okay, so we need to expand this one here. Okay, so kamu akan dapat AA tambah dengan AC tambah dengan AB tambah dengan BC. Okay, lepas tu nak buat apa? AA ni, okay, kamu boleh simplifykan dia. Okay, so yang ni akan jadi A tambah AC tambah AB tambah BC. Betul tak? Okay. Sebab AA pakai yang rules yang ni tadi, rules nombor 7 kata silap. Okay, A dot A sama dengan A. Okay, so simplifykan dia, A tambah AC. Okay, and then you check yang ni. Yang ni ada A, yang ni ada A, yang ni ada A. So apa kita boleh buat? Kita boleh factorkan dia. Okay, so factorkan A, bawa keluar A. So kamu akan dapat 1 tambah C tambah B tambah dengan BC. Okay, so now you see here. Yang ni kan tadi ada rules ni. Rules nombor 2. Okay, nampak ni? Whatever tambah dengan 1, you always produce 1. Okay, nampak ni? 1 tambah C tambah B. Okay, so whatever it is, the output will always 1. Okay, so that's why kita boleh simplify. A dot 1 tambah dengan BC sama dengan A dot 1 is A tambah dengan BC. So, kamu dapat proven. Okay, so this is the 12 basic rule yang kamu kena tahu. So, untuk simplify nanti kita kena buat macam ni lah. Kembangkan, lepas tu factorkan, apply rules and all those things, dan kamu dapat simplify circuits. Okay, so this is a 12 basic rules. And then next we have the De Morgan theorem. Tadi kita dah tengok De Morgan theorem. Okay, so De Morgan theorem propose two theorems that are important part in the Boolean algebra. Okay, the first theorem says that X tambah Y long bar sama dengan X bar Y bar. Okay, macam mana kamu nak apa ni kita panggil, nak derive, okay, nak buktikan yang X tambah Y bar sama dengan X bar Y bar. Macam mana nak buktikan? Senang je nak buktikan. Okay, kamu come up with a truth table. Buat truth table. Okay, nak buktikan yang ni kiri sama dengan kanan. Untuk yang ni lah, De Morgan theorem. Sebabnya De Morgan theorem kita tak boleh nak apply 12 basic rules tadi. Okay, so kita buktikan dia menggunakan truth table. Okay, so yang ni, yang belah kiri ni, so this is the circuit X tambah Y bar. So this is the, ni dia punya circuit using the exclusive or, exclusive NOR. Okay, and X bar Y bar. So X bar Y bar. Okay, so this is actually this is the circuit lah. Okay, kamu ada X,
and then kamu ada Y, masuk ke NOT gates. Okay, and then kamu AND-kan dia. Okay, yang ni kita boleh simplifykan dia. Okay, tak nak lukis NOT gate ni, kita nak simplifykan dia. Okay, so we just put the bubble dekat input. Okay, so this is how we going to simplifykan dia. Okay, lukisan dia, nak mudahkan dia punya lukisan. Benda yang sama. So, macam mana nak derive? Okay, buat truth table. Okay, comprise of input X and Y. Okay, and then we have, yang ni kita namakan G lah yang ni. Saya nak bezakan dia. Yang bawah ni, G, yang atas ni persamaan F. Okay, so this is a G, F, and this is a G. Okay, so 01, 01, 0011. Okay, so now we're going to derive dia punya truth table. Okay, betul ke tak? Okay, kita buat yang atas ni dulu. Okay, bila 00, 0 all with 0, kamu akan dapat 0. Bubble, kamu akan dapat 1. 1. Okay, 01, kamu akan produce 1 kat sini. Bubble, kamu akan dapat 0. Okay, bila 10, so sama juga 1 all with 0, kamu akan dapat 1. Ada bubble kat situ 0. 0. And when this is a 1, 1, dia akan dapat 1. Ada bubble dapat 0. 0. Okay, so this is untuk F. Okay, what about G? Okay, G ni kamu masukkan kat sini. Okay, kita masukkan sini 0, 0. Okay, 0, 0, bubble. Dia akan produce 1. 1, 1. 1 and with 1, kamu akan dapat 1. 1. Okay, 0, 1. So, yang ni 1, masuk 0. dalam akan jadi 1. 1 masuk dalam akan jadi 0. 0 and with 1, kamu akan dapat 0. 0. Okay, saya lukis kat sini. Nampak sikit ya? Kat sini nampak sikit ya? So, this one is 1, 0. So, 1 pergi sini yang 0. 0, 1. 1 and kan dapat 0. And when you put 1, 1, okay, so this one is 0. Bawah pun akan jadi 0, 0 and with 0 juga dapat. So, we already proven that circuit yang ni sama dengan circuit yang ni. So, the De Morgan theorem, first De Morgan theorem is right lah, betul lah. Dia kata, bila X tambah Y, long bar equivalent to X bar, Y bar. Okay, so that is the first theorem. Okay, then we have the second theorem. Okay, it says that X, Y bar equivalent to X bar plus Y bar. Okay, macam mana kita nak prove kan? Okay, so kita lukis dulu circuit ya. Okay, so this is N. Ada bulat. Okay, so this is F. Okay, yang ni pula kita lukis the NOT gate. Gate, Okay, gate, NOT gate. gate. Y, and then you have, sorry. O gate. Okay, OR gate. So this saya renamekan dia sebagai G. okay, buat truth table X, Y, F dengan G. okay, so 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, so kita dapatkan yang F dulu. So 0, 0, 0, 0 produce 0, bubble 1. 1. 0, 1 dia akan produce 0, bubble kamu akan dapat 1. 1, 0, so 1 and with 0 you akan dapat 0. Ada bubble 1 and 1 and with 1 kamu akan dapatkan 1. Jadi 0. Bubble dia akan jadi 0. 0. Okay, now we moving on to this circuit here. Okay, bila kamu letak 0, 0 kat sini dia akan jadi 1 and 1. 1 or with 1 you will get 1. Okay, so X0, Y1. So sini 1 0. or with 0. Okay, yang ni dapat 0. 1 or with 0 kamu akan dapat 1. Okay, and then kita terbalikkan dia 1, 0. So samalah. Ini akan dapat 0, yang dia akan dapat 1. Or kan dia akan dapat 1. And last but not least is both is 1, 1. So yang ni akan dapat 0. Yang ni akan dapat 0, 0 or with 0 you will get 0. So proven lah. Okay, yang ni sama dengan yang ni. Okay, so this is the De Morgan theorem.
Okay, any question up until here? Okay, kamu dah learn about the three laws, and then 12 basic rules and De Morgan theorem. Next slide, kita nak tengok macam mana nak simplifykan dia. Nak guna this theorem, laws, these rules untuk simplifykan circuit. Any question up until here? Tak ada, ya? Okay, so now we're moving on to the next slide. Okay, so Boolean algebra simplification. Okay, kenapa kita nak buat Boolean algebra simplification? Okay, first sebabnya, one of the reason here is, okay, to reduce cost. Okay, macam kenapa reduce cost? Sebab kita nombor satu lah. Nombor satu nak gunakan smaller number of gates ataupun nak reducekan gates dalam circuit. Okay, once you reducekan number of gates, so the cost here will be reduced. Okay, and then pada masa yang sama, okay, size juga akan kurang. Okay, and then bila size kurang, bilangan gate jadi sikit, what happen to your delays? Propagation delay. Okay, propagation delay akan jadi kurang juga. Okay, so that is why we're going to do the Boolean algebra simplification. Okay, because we are going to use a small number of gates, okay, minimum number of gates to reduce the cost, to reduce the size, and last but not least is to reduce the delays inside of our circuits. Okay, so let's look at the examples. Okay, now you're given this Boolean expression. Okay, saya selalulah tulis F lah. Okay, dia punya output saya letak F sama dengan AB tambah dengan AB plus C tambah dengan B plus C. Okay, so this is the expression yang kamu ada. Okay, this is a logic circuit. Okay, inside of this logic circuit here kita ada a few logic gates. Okay, so this is one logic gate. Okay, kat sini kita ada lagi logic gates and logic gate which is all plug dengan logic gates yang ini. Okay, and then this is a one and logic gates which is all plug dengan logic gates yang ni. And then last but not least, kita all can breaker together. Okay, so in term of lukisan, okay, nak lukis, saya suka lukis macam ni sebab dia banyak ni. So saya buat dia punya input, vertical inputs. Okay, mula-mula kita buat yang ni, AB. Okay, so kamu lukis dulu lah. Okay, so this is the original circuit based on this Boolean expression. So this is AB. Okay, lepas tu B plus C. Okay, buat plug B plus C. Okay, so this is a B plus C. N dengan A. Okay, kena N plug dengan A kat sini. Okay, so this is a B plus C and with A. Okay, tak habis lagi. Ada yang ni pula. B. Okay, so lukisan kita ni akan jadi panjang lah. Okay, so B plus C. So benda yang sama, B plus C. Okay, so this is a B plus C. Next, kamu N pula dengan B. Okay, N dengan B. So this is a B plus C and with B. And after that, barulah kita all can breaker. All can semua. Semua sekali. So this is your logic circuit based on this expression. Okay, ada berapa banyak gates kamu kena pakai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada total of 6 gates. Okay, so now what we going to do? Kita nak simplify supaya kita guna
minimum number of gates kat sini. Okay, so macam mana nak simplify, kita kena guna yang tu tadi lah. 12 basic rules tadi, yang dah belajar tadi. Okay, saya ambil ni. Okay, so kita save kat sini ya. So, tulis baik semula. F sama dengan AB. Okay. Tambah dengan AB plus C. Tambah dengan B plus C. Okay, so mula-mula nak buat apa? Okay, yang ni kita kembangkan dulu. Okay, so dua-dua ni kita kembangkan mereka. Okay, so akan dapat AB plus AB plus AC plus BB plus BC. BC. Okey, sekejap ya, saya ada call, sekejap lagi saya sambung. Okay, so this is after kamu expandkan dia. Okay, so kamu dapat persamaan yang ni. Okay, so based on this persamaan, kamu tengok this AB, AB. Okay, tadi kita ada tengok AB plus AB. Tadi kita tengok macam ni lah. A tambah A sama dengan A. Betul tak? So, dia sama jugalah. AB plus AB. So, dia akan sama dengan AB. Okay, so kita simplify ke. AC. Okay, BB. Kita boleh buat B sahaja. And BC. Okay, so kat sini. Kalau kamu tengok kat sini. Yang ni ada B. Yang ni ada B. Yang ni ada B. Yang ni saya buat step by step lah. Buat sikit-sikit. Okay, yang ni saya buat banyak terus lah. Boleh ya? Kita faktorkan banyak terus. Kalau macam ni, saya faktorkan satu-satu dulu. Okay, saya ambil 2, saya faktorkan. And then another 2, saya faktorkan. So, yang ni saya ambil 3 terus ya. Boleh ya? Okay, so kita faktorkan B. So, akan dapat A tambah 1 tambah C. Okay, yang ni masih ada lagi ya. Tambah AC. Okay, kamu tengok yang dalam ni. A plus 1 plus C. Okay, kita tahu A plus 1 plus C. Whatever you plus with 1, you always get 1. Okay. So, kita akan dapat B plus dot 1 plus AC, which is B plus dot 1 sama dengan B plus AC. Okay. So, this is the, boleh mudahkan lagi? Tak boleh dah. This is the simplified version. Okay. So, kita lukis kita punya circuit. Okay. And then kita compare dengan yang original. Okay. So, yang ni kita lukis. So, kamu ada B. And then kamu ada AC. Okay. Yang ni lalu AND gates. So, AC. And then this is your. So, kamu akan dapat B plus AC. So, ada berapa gates yang kamu guna? 1, 2. So, this is 2 gates. Previously, kamu kena pakai 6 gates. Okay? So, this is how you're going to simplify from 6 gates, logic gates, kepada 2 logic gates saja. Tapi dia punya dia punya output of the circuit sama dengan kalau kamu pakai 6 logic gates. Okay, so this is what we need to do in the Boolean simplification. Okay, so untuk Boolean simplification, okay, I just want to remind you, okay, kita ada 2 cara nak simplify. Okay, the first one, okay, untuk simplify a circuit, simplify logic circuit, dia ada 2 cara. Okay, first kita guna Boolean. Okay, which is we use the 12 basic rule, cumulative law, De Morgan theorem, and the second one is by using the K-map, okay, ataupun Kanu map. Okay, in term of the paling mudah nak dapatkan simplify, K-map lah, sebab K-map whatever you doing, kamu akan dapat the simplest
the paling simplest logic circuit compared to Boolean simplification. Sometimes kita ingat, okay, yang ni dah paling simplify. Sebenarnya kalau kita apply another theorem, another rules, dia boleh mudahkan lagi. Kita boleh simplify more. Okay, tapi K-map, apa yang kita dapat, yang itulah yang paling simplify. Yang itulah paling simple circuit yang kita boleh dapat. So dia ada dua cara. Satu guna K-map, satu guna Boolean. Okay, and then contohlah kalau soalan tu tanya, dia suruh guna Boolean. Okay, kamu come up with a Boolean algebra. Okay, contoh kamu dapat macam ni. Okay, and at the end kamu boleh check dengan kamu punya K-map. Betul tak yang K-map yang kamu dapat tu sama dengan Boolean algebra tu? Kalau betul, means that yang kamu buat tu betul. Okay, kalau tak, kamu kena apply more. Okay, apply lagi rules untuk dapatkan sama dengan K-map. Okay, so that is just for the hint lah, okay, ataupun tips, okay, untuk Boolean simplification. Okay, so this is what we have done tadi lah. Okay, so this is the original punya circuit. Okay, kalau kamu tengok ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada pakai 6 gates. After you do the simplification, okay, by using the Boolean simplification, okay, now you only use the second gates. Hanya pakai 2 gates saja. So this one is faster, smaller design, compact design, lower cost. Okay. Okay, so we have a lot of examples for the Boolean simplification. Okay, so let's look at these examples here. Okay, yang ni dia bagi circuit. Okay, from the logic circuit, kamu kena simplify Boolean expression. So how to do it? Okay, yang ni tak ada lagi ya. Yang bawah ni contohlah yang kat bawah ni tak diberi lagi. Okay, dia bagi circuit macam ni, dia suruh kamu simplify this circuit here. Macam mana kamu nak buat? Mula-mula you going to find out what is your F. Okay, what is your Boolean expression of your output F. Okay, macam mana nak buat tu? Okay, so kamu kenalah buatlah. Dapatkan setiap output bagi setiap gates yang ni. Okay, contoh yang ni X bar. Okay, and then cari pula kat sini apa dia punya output dia. So, X bar, yang ni masuk guna apa ni? Okay, yang ni Y, yang ni Z. So, X bar, Y, Z. Okay, so this is the output from this AND gate, the first AND gate. Okay, and then cari pula output for second AND gate ni. So, this is S bar, this is Y, and yang ni akan jadi Z bar. Okay, so X bar, Y, Z bar. Okay, so kita kena buat gates by gates lah. Setiap gates mesti kamu kena dapatkan dia punya expression. Okay, gates yang kat bawah ni, AND gates yang kat bawah ni, kamu tengok, okay, yang ni coming from X, and this one is coming from Z. Okay, so this is a XZ. And then after that, kita all-kan mereka. So the F sama dengan X bar, Y, Z, tambah dengan X bar, Y, Z bar, tambah dengan XZ. So this is your Boolean expression. Okay, from this circuit. Okay, lepas tu nak buat apa pula? Okay, so now we're going to simplify lah. Okay, macam mana nak simplify? Okay, we need to apply the 12 basic rules. Okay, and then you need to do a distributive law and all those things. Okay, so contoh dia tadi kita dapat F sama dengan X bar Y Z tambah dengan X bar Y Z bar tambah dengan XZ. Okay, so mula-mula kita carilah yang mana yang kita boleh factorkan. Okay, so according to this one here, kalau kamu tengok, okay, yang ni boleh factorkan dengan yang ini. Okay, X bar Y, X bar Y. So kita keluarkan dia dulu. X bar Y. Okay, and then dia akan hasilkan Z tambah Z bar. Okay, tambah dengan XZ. Okay, lepas tu nak buat apa? Yang ni.
Z tambah Z bar. Okay, Z tambah Z bar, kita tahu rules nombor 6 tadi. Okay, di mana A tambah A bar sama dengan 1. Okay, so in the end dia akan dapat X bar Y tambah X, Z. Okay, boleh factorkan lagi tak ataupun apply lagi tak? So yang ni dah tak boleh sebab yang ni S bar, yang ni X, so tak boleh nak factorkan. So just leave it like this and then draw the circuit. Okay, bila kamu lukis circuit daripada persamaan ni, okay, so kita buat yang ni dulu and then after that we follow by this one and last but not last baru kita OR-kan dengan yang ni. Okay, so kamu ada X. Okay, so X and then pergi ke NOT gate. So this is X bar and then you have Y. Okay, and then go to AND gates. Okay, so this is X bar Y and then X masuk pula dekat Z. Okay, AND gates. So this is XZ and now lukis lagi masuk kepada OR gate. So sekarang dah jadi your X bar Y tambah XZ. So this is your F lah. Okay, berapa banyak gates yang kamu pakai? 1, 2, 3, 4. Compare sebelum ni tadi kamu pakai 6 gates. Okay, so you already simplify your circuits. Okay, and okay, we have a few examples kat sini. Okay, jom kita buat this example here. Okay, so kita buat A dahulu. Okay, you're going to simplify the following using Boolean algebra techniques and draw the simplified logic circuits. Okay, so A. Okay, so yang ni A B bar plus A B. Okay, so nak buat apa ni? What are we going to do? Okay, kita boleh factorkan Factorkan A. Okay, so sama dengan A A kurungan B. B plus B bar. Okay, so B plus B bar sama dengan 1. 1. So sama dengan A. Sama dengan A. Macam mana kita nak lukis A ni? A disuruh draw logic circuit. A N lah. Mana ada satu input lah. Okay, betul. So kamu boleh guna N. So this is your F. So dia akan dapat A lah. Jangan lukis macam ni. Kalau kamu buat macam ni, salah lah. Because this is not logic circuit. This is only the line, wire. Okay. Sebab kita tahu memang kalau ini macam ni memang nak hasilkan A, tapi tak betul lah. Okay, so better you use either kamu guna AND gates ataupun OR gates kat situ. Okay, kalau OR gate pun sama lah kamu buat benda yang sama. Okay, so F sama dengan A. Oh, yang B ni rasanya tadi kita dah buat. Okay, yang B kita dah buat tadi. Kembangan. Kita tengok yang C pula. Okay, so A B bar C B D tambah A B bar. Okay, then after that kena darab dengan C. Okay, mula-mula nak buat apa? Kita kembangkan yang dalam ni dulu. Okay, so kamu akan dapat A B bar C tambah dengan A B bar B tambah ada D Okay, tambah dengan A bar B bar and then yang luar sekali baru darab dengan C. Okay, so yang ni kita tengok kat sini. Kamu ada B, kamu ada B bar.
Satu. Berapa dapat? Okey, B dot B bar. Kita dapat berapa tadi? 1 ke 0? Kosong. Rules. B dot B bar. 0 kan? Rules nombor 8. Ya, kosong. Okey, so yang ni 0. Okey, so sekarang ni barulah kamu boleh darab dengan yang ni. Okey. So A B bar C tambah dengan A bar B bar C. Okey. So sekarang nak buat apa ni? Okey, kalau kamu tengok ni, yang ni sama, yang ni sama. Kita boleh factorkan. Betul tak? Okey, so sebab yang ni B bar C, yang ni pun B bar C. Yang ni saya terus skip ya. Yang ni A B bar C dot C. Tapi C dot C kita terus jadi C lah. Okey. So A B bar C tambah dengan A bar B bar C. So faktorkan B bar C. Okey, kamu akan dapat A plus A bar. So A plus A bar sama dengan 1. So at the end kamu akan dapat B C. Okay, and then lukis, draw the circle, kamu akan dapat, okay, so this is your B, lukis not gate, and this is your C. So this is a B bar C. Okay. Next, yang bawah sekali tu. Macam mana nak buat? Yang D. Okay, sekejap saya saling dulu yang D. Okay, D dia bagi tahu apa yang dia punya ni persamaan. Okay, so A A B plus tambah AC bar. long bar, and Bar then plus tambah A bar B bar B bar C. C. Okay, so apa yang kita nak buat ni? Siapa nak tolong? Carol, macam mana nak buat ni? Kalau factor dulu ke? A. Nak A yang mana nak factorkan? Yang Ini. long bar. Long bar ni. Okay, kalau kamu factorkan dia, dia akan jadi macam ni. Boleh. Ada apa-apa effect tak? Tak ada kan? Tak. So tak perlu factorkan pun tak apa. Sebab dia tak ada apa-apa. Kita tak boleh nak apply any apa ni? Rules lepas tu. So nak okay. Factor lah. Okay, tapi kat sini kalau kamu tengok ni, bar ni. Yang ni. Long bar ni. Apa kita nak buat? Kita apply De Morgan Theorem. Okay kan, De Morgan Theorem tadi dia bagi tahu macam ni. Okay. Oh ya. Okay, so kita pakai yang ni. Okay, so yang ni. AB plus AC. Okay, so kita, kalau kamu takut takut confuse nak buat, gantilah X sama dengan AB, Y sama dengan AC. So dia akan dapat persamaan macam ni nanti. So senang sikit kamu nak buat. Okay. So sekarang ni kalau saya apply De Morgan Theorem untuk yang ni, so akan dapat macam ni. Plus A bar B bar C. Okay. So yang ni ada lagi kan? Dia share lagi kan? Share. So any share bar ni kita apply De Morgan Theorem supaya dia ada single bar je, dia tak share bar. So dia sama dengan A plus A bar plus B bar. So dia akan jadi macam ni. A bar plus B bar. Okay, ada darab kat sini. Jangan lupa darab tu. Kan ada N kan? A bar plus A bar plus C bar. And then after that baru kita letak A bar B bar C.
Okey, lepas tu nak buat apa? Kita Kembang. kembangkan dia. Okey, kamu akan dapat A bar darab A bar, kamu akan dapat A bar lah. A bar. Ya. Tambah Lepas tu A A, bar C, A bar, C bar, bar. Plus tambah B A bar, bar B B bar, bar. tambah Plus B B bar, bar C bar. C bar, tambah A bar, A B bar bar, C. B bar C. Okey, kita tengok ni. Yang ni ada A bar, ada A bar, ada A bar, ada A bar. So nak buat apa? Factorkan je. Factor kan. A Okey. bar dengan 1 tambah dengan C bar C tambah dengan C, B B bar bar tambah okey, jangan lupa yang ni. Duduk kat luar ni. Okey. So 1 tambah C bar tambah B bar tambah B bar Satu. C. So always 1. satu. Ya. Okey, so kamu akan dapat Plus A B bar plus tambah B bar C bar. Okey, so that's it. Okey, so lukislah. So this is your A. Masuk ke ni. gate, not gate. Okay. And then kamu ada B. B Masuk masuk ke N. not gate dulu. C pun masuk not gate. Okay. Okay. And then masuk ke N gate yang dua ni. And after that kamu Masuk ke OR gate. OR gate. So this is your N. Okay. So this is the Boolean simplification. Any question? By using the ni lah Boolean algebra. Banyak lagi ni. Okay. Yang ni disuruh apply De Morgan theorem. Okay. Ada soalan tak? Untuk yang Boolean simplification. Any question Avanti? Okay, kalau tak ada soalan, we move on to the next exercise. Okay, now we are going to apply De Morgan theorem for the following expression. Okay, saya hanya ambil satu A dengan B je ya. Yang C ni nanti kamu boleh try dekat rumah. Okay, so let's look at A. F sama dengan A plus B plus C. Okay, and then darab D, lepas tu bar panjang. okay. Pecahkan dulu bar tu kan. Okay, kita nak pecahkan bar ni dulu. Ya. Okay. Tapi sekarang ni kamu tengok. Kita kena tengok yang buat yang kat luar ni dulu. Jangan buat yang dalam groups ni dulu. Kena yang ni dulu. So, kalau kamu takut confuse, kamu gantikan yang ni. X sama dengan A plus B plus C. Okay, so nanti senang. Sama dengan D. Ya. Okay, so bila kamu apply De Morgan theorem, kamu akan dapat macam ni lah. Betul? Betul. Okay, so yang ni masukkan balik semula yang ni tadi. So akan dapat A plus B plus C lomba tambah dengan D bar. Okay, so sekarang ni baru apply another De Morgan theorem untuk yang ni. So dia akan dapat A bar, B bar, C bar tambah dengan D bar. So this is the jawapan. Okay, after you apply De Morgan theorem. Okay, make sure that kalau nampaknya macam confused je, buatlah, replace dulu lah dengan any variables. Okay, so that kamu boleh nampak, oh, yang ni sebenarnya dia macam. Okay, yang ni kamu boleh Case mudahkan kalau dia. Doktor minta maaf tanya. Case kalau macam kita dah tukar ke variable tu, dalam kita terlupa nak tukar balik ke nilai asal tu, lepas tu plus tu kita tulis variable plus yang tu. Okay, jawapan nanti tak dapat markah akhir lah. Dia mungkin dapat markah sampai step yang tu je. Yang bawah-bawah tu dah tak dapat dah. Oh, okey, faham. Okay. Terlupa tukar. Okay, next kita buat yang B. Yang C nanti kamu buat sendiri . So, F sama dengan A, B, C tambah dengan D, E, F. Yang ni pun kamu boleh buat juga. Okay, sebab nampak macam confused sangat. Yang ni kamu gantikan dengan variable X. Yang ni kamu gantikan dengan variable Y. Okay, so nanti kamu akan
apply dulu yang ni. So, kamu akan dapat macam ni lah. ABC dot with DE F. Okay, and then after that, apply lagi Divergent theorem untuk yang dalam ni pula. Okay, so kamu akan dapat A plus B bar plus C bar. Okay, jangan lupa kurungan. Sebab yang ni ada dot kan? Ya. Dot dengan D bar tambah E bar tambah F bar. F. Itu saja. Okay, nak kembangkan boleh. Kalau disuruh simplify baru kamu kembangkan. Kalau tidak, tak payahlah macam ni je. Okay? So, soalan macam ni tak perlu kembangan tak? Kalau soalan just macam ni je, dia tulis following expression tu. Kalau dia kata apply je lah. Tak perlu kembangkan. Kalau dia kata simplify, okay, then you need to kembangkan, apply rules on all those things. Okay, next. Yang ni another question. Okay, so this is, saya tak silap ni daripada test ni. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, given a logic circuit as shown below, obtain Boolean expression of F1 dengan F2. Senanglah. Dia suruh dapatkan apakah expression F1 dengan F2. Kalau dia kata simplify F1, F2. Di dalam satu soalan ni ada banyak boleh keluar. Okay, mula-mula. Okay, so first, kamu kena dapatkan dia punya expression. Okay, yang kedua, mungkin dia suruh simplify. Yang ketiga, okay, dapatkan truth table. Okay, and then nombor 4, mungkin dia suruh kata, okay, pakai, modify this circuit supaya kamu boleh pakai NAND gate sahaja. Okay, tak nak pakai ni, benda-benda ni. Kita nak pakai NAND gate sahaja. Ataupun non gate sahaja. Okay, so kamu kenalah modify buat samaan. Tak apa, yang ni nanti kita tengok nanti. Saya rasa toward the end nanti kamu akan belajar yang ni. Untuk modul 3 ni nanti. Okay, so sekarang ni kita follow dia punya soalan je lah. So kita nak tengok dia punya expression. Okay, so what you going to do? Okay, kamu ada dua output kat sini. Okay, kalau in term of, kalau nak lukis dia punya truth table, so truth table nanti kamu kena buat macam ni lah. Ada 3 inputs, which is A, B dengan C. 2 output F1 dengan F2. Nanti kamu kena derive lah dia punya truth table dia. Okay, boleh derive truth table, lepas tu dapatkan nombor 5 pula. Okay, dalam persamaan, okay, dapatkan dia punya note, dalam bentuk sum term, product term. Okay, banyak ni soalan boleh tanya. Untuk satu lukisan ni je boleh tanya banyak soalan sebenarnya. Okay, so sekarang ni kita tengok yang ni dulu ya. F1. Okay, macam mana nak dapat F1? Okay, so kamu kena ni lah. Analyze dahulu, dapatkan setiap the output untuk setiap gate. Okay, contoh yang ni kamu akan dapat A plus C. Okay, A plus C ya, sorry ya, sebab ini OR gate. Alright. Okay, yang ni AB. Okay, yang ni A dengan C. Okay, kena tengok betul-betul ya. Okay, yang ni A, yang ni C. Okay, next. AB, okay, dapatkan yang ni pula. AB plus AC. Okay, and then barulah kamu AND kan dengan yang ni. So, F1 sama dengan AB plus AC dot AND kan dengan A plus C. Okay, so this is the bullet expression yang kamu dapat. Okay, now disuruh simplify. So, apa nak buat? Kenalah ni, kembangkan dulu. Once kamu dah kembangkan, tengok yang mana boleh factor, yang mana boleh apply, buat benda-benda tu. Okay, so sekarang ni F1 dah dapat. So, this is the persamaan untuk F1 ya. F2. Okay, F2. Okay, yang ni. Okay, so yang ni kita tulis lah ni. Takut. Ini ni A. Yang ni B. Okay, yang ni A. C. Yang ni C bar.
Okay, so yang ni apa persamaan ni? A eksklusif apa ni? Gate apa ni? Eksklusif O. O. Eksklusif O ke eksklusif no? Eksklusif no. Eksklusif Okay, no. eksklusif no sebab ada bubble tu. Ada Okay. bubble depan ni. Jangan lupa bubble. Okay, so eksklusif No. okay. Output yang bawah ni A plus A plus C bar. Okay, once you did that, and then after that, okay, kamu endkan dia. So F2 sama dengan A eksklusif of B bar plus dot A plus C. okay, A plus C. Okay, so this is the Boolean expression of F1 dengan F2. Okay, another question. Banyak soalan kita ni. Right, tak apa, kita buat dia. Okay, match the circuit in figure 1 that have the same function. Okay, macam mana kamu nak buat ni? Kalau kamu dapat soalan macam ni. Masuk buat truth table. Okay, buat truth table. Okay, daripada truth table tu nanti kamu boleh tahu yang mana belong to yang mana. Ataupun tak nak truth table pun kamu boleh buat dia punya persamaan pun boleh. Okay, contoh yang ni. Okay, yang ni L1 ya. L1 sama dengan A A plus tambah B bar. B bar. Okay, so kita buat pula L2 sama dengan A bar. A bar tambah not tambah ya. Dot B. Dot B and then bar panjang. Okay, yang ni kita mudahkan dulu. Okay, kita apply di Morgan Theorem. Okay, so kamu akan dapat A bar tambah plus B bar. Okay, yang ni kamu cancelkan dia. So A tambah B bar. Okay, so nampak sekarang ni kamu dah tahu. Okay, yang ni sama dengan yang ni. So L1 dah sama dengan L2. Okay, kita tengok pula L3 dengan L4. Okay, L3. L3 sama dengan A plus B. Okay, L4. L4 sama dengan A bar dot B bar and then bar panjang. Apply di Morgan Theorem. So potong kamu dapat jadi AB dot A. Okay, ni jangan lupa ni. Ni dot panjang. Ya, so dia akan jadi tambah. So potong kamu akan dapat AB plus B. Okay, so sama dengan yang ini. Okay, so dalam ni tadi sebab kamu tengok ni 5 markah ni. So kamu kena buat cara kerja. Kalau kamu just simply cherry pick L1 sama dengan L2, L3 sama dengan L4. Okay, so tak dapat markah penuh lah. Mungkin dapat 1 je markah ke. Ataupun mungkin di-assume kamu meniru. Okay, that is the worst part lah. Okay, so better buat je persamaan. Okay, dapat persamaan yang ni pun okay. Dapat persamaan yang ni pun at least mungkin ada markah kat sini nanti. Walaupun kamu tak simplifykan dia. Alright? Okay. Okay, ni satu lagi. Oh, banyaknya kita punya ni. Okay, kita tengok And then after that, kita stop. Lepas tu kita sambung petang. Oh, dah tak ada dah. Oh, petang ni kita sambung sikit lagi Petang ni nanti. Mungkin kita ambil dalam sejam atau 2 jam and then that's it. Okay, saya habiskan dulu yang ini. So, yang ni kita dah habis. Actually, kita dah habis modul 3. Petang ni mungkin kita boleh sambung sedikit modul 4 sebab modul 4 tu dia panjang. Panjang sikit. 60 slide. Takut tak sempat nak cover next meeting. Sebab next meeting kita akan ada test lah. Alright. So now. Okay, so from the circuit in figure 3, okay, write the Boolean expression for F without simplification. Okay, senang sikit. Kalau dikata without simplification, senang. Kalau dikata with a simplification, then penat sikit nak buat. Okay, so mula-mula kita cari dulu output bagi setiap gates. So this is A bar, B bar, yang ni C bar. Okay, so yang ni A bar, B bar, dots. Yeah.
C bar. Okay, next. Yang ni, yang bawah ni, okay, kamu kena tengok lah. Okay, yang ni A. Okay. B bar. Yang ni tadi B bar. Yang ni C bar. C bar. So, A, B bar, C bar. C bar. Okay, and last but not least ni, yang ni A bar, B bar, D. So, D. A bar, B B bar, bar, D. D. Okay, so F sama dengan A bar, B bar, C bar tambah dengan A, B bar, C bar tambah dengan A bar, B bar, D. So, 4 markah. Macam tu je dapat 4 markah. Okay? Lubuk markah. Macam mana? Lubuk markah dah. Lubuk markah lah tu. Tapi kena make sure lah setiap satu persamaan yang ni dia punya apa ni? Min term, kita panggil ni min term ya sebab yang ni dia darab. Okay? D is a min term, D is min term. Kalau tambah kita panggil dia sum term. Okay? So kena pastikanlah dia punya ni betul. Okay, kalau tidak losing marks jugalah kat sini. Kalau mungkin yang ni kamu tersilap, tertinggal bar sini, so yang ni dah tolak 1. Silly mistake sedangkan correct je kan. Okay, betul. Okay, next. Okay, last punya examples. Okay, show whether the following Boolean equation are true or false. Okay, macam mana nak buat ni? Okay, nombor 1. True ke false? Siapa nak tolong? AB.BAC.AD adakah sama dengan ABCD? Adakah kiri sama dengan kanan? Okey, nombor 1. Siapa nak tolong? AB dot dengan BAC dot dengan AD adakah sama dengan ABCD? Okey. So, sini kita tengok ni. Yang ni kan dia kata apa tu yang cumulative law tu. Okey, dia kata regardless tempat dia macam mana pun, as long as setiap ni ada. Okey, kamu tengok ya. Yang ni ada A, yang ni ada B, and then ada C, ada D. Okey, so A dot dengan A dot dengan A kamu boleh jadikan dia A, betul tak? B dot dengan B kamu akan dapat B. Okey, yang ni C, okey C and D. So, betul lah. So, yang ni adalah true. Okay, regardless, tak kisah pun dia bentuk dia macam mana, as long as yang ni semuanya darab ni, semuanya using the AND gate, benda yang sama. Okay, so kita boleh pakai yang kumulatif dan yang satu lagi yang law kat atas tu tadi. Okay, so yang ni true lah. Okay, nombor 2. Okay, AB bar tambah CC bar adakah sama dengan kosong? Okay, true or false? This one. Okay, so kena ni lah. Kita kena mula-mula kena expandkan dulu ataupun okay, kamu apply rules dulu. Okay, yang ni first ni yang kita boleh nampak ni, C dengan C bar. Kosong. Okay, yang ni dah boleh. Kosong. Okay, so tinggal yang ni. Yang ni darab dengan yang ni. So AB darab kosong, confirm lah kosong kan? Betul tak? So AB A itu panjangnya. Okay. Okay, sama dengan kosong. Okay, so yang ni tak boleh buat apa-apa lagi. So kamu kena guna apa ni? Sebab dia share benda yang sama ni. Bar yang sama. Kena pakai De Morgan theorem. Okay, pakai De Morgan theorem. So kamu akan dapat A plus A bar plus B bar. Okay, so AB darab A bar plus B bar semua kosong. Okay, kembangkan dia AB A bar plus AB B bar sama dengan kosong. Betul ke tak? Okay, A dot A bar. Kosong.
B dot B bar. Kosong. Kosong. So yang ni pun Kosong, betul. sama. True. Okay, nombor 3. AB tambah ABC. A bar tambah AB. Adakah sama dengan AB? Okay, nak buat macam mana ni? Okay, kamu kembangkanlah dulu. Okay, kita kembangkan. Okay, so AB darab A bar. So, kamu tahulah AB darab A bar kosong lah. Okay, so AB darab AB. So, kamu akan dapat AB. So, ABC darab A bar. Okay, so yang ni ada A bar. So, kosong juga. ABC darab AB. So, yang ni akan dapat ABC. Okay, and then nak buat apa pula ni? Boleh factorkan tak? Boleh. AB. Boleh. Kita factorkan AB. So, akan dapat 1 tambah C. Okay, so 1 tambah C sama dengan 1. So, dapat tak jawapan balik? AB. So, yang ni pun betul. True. Okay, nombor 4. Okay, yang ni dia kompleks sikit. Sikit je lah kompleks, tak banyak. Okay. Adakah sama dengan A bar eksklusif B? Okay, ni first time ni kamu nampak ni. Samaan ni macam ni. Okay, tapi tak ada masalah. Right, so mula-mula kita kena dapatkan dulu persamaan dia dalam bentuk Boolean expression. Okay, sebabnya kita tahu tadi kalau macam ni sama dengan betul tak? Ini tadi. Ini exclusive OR. Okay, so kita dapatkan dia punya ni samaan. So yang ni kalau kamu dapatkan yang belah kiri, and then kita dapatkan juga yang belah kanan. Okay, so kita buat yang kiri dulu ya. Okay, so kiri dulu. Okay, yang ni. A tambah. Okay. So kalau kamu ni kan dia akan jadi apply benda yang sama. Okay. A tambah B bar bar. Okay, sebab yang ni ada bar ni. Okay. Yang ni tak ada bar, betul tak? B ni tak ada bar, so dia akan jadi macam ni. Okay, so B bar bar. Sorry. Bukan tambah. Darab. Okay. A. Alright. Tambah dengan, okay, A bar, B bar. Ataupun kalau kamu takut confuse, yang ni kamu gantilah lah dengan F ke, okay. So, dia jadi macam ni. A di mana F sama dengan B bar. Okay, so kamu akan dapat okay, gantikan balik dengan yang ni. So, kamu akan dapat benda yang sama lah. Okay, which is sama dengan yang ni saya buat. Okay, next kita buat yang ni pula, yang kanan pula. A bar tambah. Okay. So, buat benda yang sama. So, yang ni A bar, B bar, tambah dengan A bar bar tambah, B. Okay. So, kalau kamu tengok ni, dia tak sama kan? Tapi kita tak simplify lagi ni. Sebab yang ni kita boleh, apa ni, cancelkan dia. So, yang ni akan jadi B tambah A bar, B bar. Okay, yang ni pun sama.
A bar, B bar, tambah, cancelkan dia A, B. So, sama ke tak? Okay, so kiri dengan kanan, sama. So, yang ni pun true. Okay, so itu saja untuk chapter nombor 3. Okay, we are already finished chapter nombor 3. Okay, kamu dah belajar macam mana nak buat Boolean expression. Okay, you already learn about the 12 basic rules, and then from the circuit you already know how to get the Boolean expression, and then you can do the Boolean simplification. Okay, any question up until here? Ada soalan tak? Okay, so this is untuk exclusive OR lah. Okay, exclusive OR kita tahu A exclusive OR B. Okay, and then dia punya persamaan is for the logic circle A B bar plus A bar B. Okay, but untuk exclusive NOR, okay, we know that dia punya ni macam ni. Betul tak? Okay. So bila kita buat persamaan dia punya equivalent, okay, logic circle equivalent, dia akan dapat macam ni. Okay, tapi yang ni tak simplify lagi. Kalau kamu tengok ni, bar ni masih lagi panjang, cover semua sekali ni, betul tak? Semua expression. So kita boleh mudahkan lagi, kita boleh derivekan lagi. So macam mana kita nak derive? So kita kena apply De Morgan lah. De Morgan. So bila saya apply De Morgan, this one here, kamu akan dapat A bar plus. Okay. And then this one. Betul? Betul. Okay. And then yang ni masih lagi cover untuk dua variable. So kita apply lagi De Morgan. Okay, so kamu akan dapat A bar plus B. A bar plus B bar kan. Okay. Ini kurungan darab dengan A bar plus B bar. Potong. Okay, so yang kamu A potong, plus B. So kamu akan dapat A bar plus B dot A plus B bar. Okay, so sekarang ni kita boleh expandkan dia. Okay, yang ni pun selalu soalan selalu keluar jugalah, dia suruh derivekan dia. Okay, persamaan akhir nanti, adakah yang ni sama dengan, okay, adakah this persamaan sama tak dengan derivekan. Betul tak? Okay, so sekarang ni kita nak derive lah. So sekarang ni kita dah dapat bawah ni. So kita expandkan dia. Okay, kembangkan. A bar darab A. Okay, so saya buat step by step lah. So nampak sikit. Kalau tidak tadi saya kosongkan saja kan. A bar darab A, kita tahu kosong terus. Betul. Okay. And then BA. So BA. AB. Ini BB bar. So A bar A kosong. Okay, so yang ni kosong. B bar pun kosong. So nampak dia akan dapat A bar B bar plus AB. So proven. Okay. Betul. Okay, so this untuk yang exclusive NOR lah. So kamu kena tahulah macam mana kembangkan dia. Lalas kamu dapat yang macam ni. Sebabnya nanti later mungkinlah okay dia tanya and then ada soalan macam ni. So kamu tak perlu proof lagi, kamu terus ambil persamaan terakhir ni. Masukkan dalam kamu punya circuit untuk kamu simplifykan dia. Tu pun boleh jadi. Okay, yang penting kamu kena tahu dia punya ni. Untuk yang exclusive NOR, inilah dia punya equivalent circuit yang terakhir. Untuk exclusive OR, okay, so this is the equivalent circuit dia. A B bar tambah A bar B. Okay, so any question? Any other question?